Imbangan perdagangan bagi bulan Oktober 2025 meningkat sebanyak 24.1% berbanding bulan Oktober 2024. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menggariskan imbangan tersebut didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 8.3% kepada $1,147.5 juta, manakala nilai import mencatatkan penurunan sebanyak 3% kepada $600.2 juta. Penyumbang utama kepada nilai ekspor adalah bahan api galian, diikuti oleh bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama adalah Australia, diikuti oleh Jepun dan Republik Rakyat China. Komoditi ekspor terbesar ke negara-negara tersebut adalah bahan api galian dan bahan kimia. Manakala bagi import pula, penyumbang utama adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan dan makanan. Sumbangan terbesar rakan dagangan import adalah dari Malaysia, diikuti oleh Kazakhstan dan Australia. Komoditi import utama daripada rakan dagangan adalah bahan api galian dan makanan. Secara keseluruhan, jumlah perdagangan bagi bulan Oktober 2025 meningkat sebanyak 4.1% berbanding bulan Oktober 2024. Berbanding September 2025, jumlah perdagangan meningkat pada bulan Oktober 2025 didorong oleh peningkatan ekspor. Laporan Perangkaan Perdagangan Barangan Antarabangsa bagi bulan Oktober 2025 boleh didapati melalui laman sesawang JPES. Sebagai usaha memperkasa ekonomi luar bandar melalui perusahaan mikro dan kecil sambil memelihara warisan makanan tradisional sebagai aset ekonomi komuniti, Jawatan Kuasa Bangunan Saku dengan kerjasama Syarikat Kerjasama Majlis Perundingan Kampung MPK Ukong menubuhkan Kafe Ukong Mamagon di Kampung Ukong, daerah Tutong. Penubuhannya dihasrat dapat menyediakan peluang pekerjaan, ruang perniagaan kecil serta memasarkan produk makanan dan minuman tempatan. Kafe ini menggalakkan penglibatan aktif penduduk dalam proses ekonomi tempatan dari pengeluaran bahan mentah, penyediaan makanan hingga pemasaran produk. Antara tumpuan utama pemasaran produk ambulong, industri tradisional kampung berkenaan. Usaha ini bukan sahaja meningkatkan nilai tambah produk tempatan, malah memastikan warisan industri terus dipelihara sebagai sumber ekonomi berterusan. Di samping itu juga kami mempromokan produk kampung seperti mana nubulopot dan juga apam baras. Apa sebabnya utama kami menyediakan makanan di DKP ialah sebagai satu usaha MPK ataupun serikat dalam menonjolkan makanan-makanan kampung yang telah sekian lama tidak menonjol dari kedai-kedai. Bermula dari rumah pada tahun 2019, Temdi Coffee mengutamakan penyajian kopi yang berkualiti dan mempunyai karakternya tersendiri. Nama Temdi Coffee berasal daripada aksesori kopi yang dikenali sebagai tempa, iaitu alat yang digunakan untuk memadatkan serbuk kopi di dalam portafilter bagi menghasilkan espresso yang berkualiti. Memandangkan permintaan tinggi dalam kalangan penggemar kopi, awal Februari lalu, Temdi Coffee mengembangkan perniagaannya dengan beroperasi di Cucu Plaza, Telanai. Menurut pengasas Temdi Coffee, Awang Muhammad Zulwakar bin Haji Muhammad Sofian, setiap kafe mempunyai identiti dan keunikan tersendiri. So Tem Coffee, not just Tem Coffee lah, even other cafes, we help to bring the coffee industry di Brunei naik lah namanya. So antara strategi yang kami utamakan is keunikan produk. Because like I said earlier, lain cafe provide lain services. So kami di sini kami fokus on produk yang berkualiti. Temdi Coffee juga aktif menyertai pertandingan pembuatan kopi bukan sahaja sebagai platform menguji kualiti produk dan kemahiran barista, malah sebagai usaha meningkatkan kredibiliti jenama.
Pelibatan belia dalam dunia perniagaan adalah sangat positif, khususnya terhadap perkembangan industri kopi di negara ini. Penyertaan aktif usahawan muda membawa nafas baharu dari segi idea, kreativiti dan inovasi, sekaligus meningkatkan kualiti serta standard industri kopi tempatan. Lebih 120 peniaga sama ada tempatan dan luar negara telah menyertai festival makanan di Pokok yang berlangsung selama 5 hari yang diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Barakas. Dianjurkan sempena Pesta Disember Brunei, festival ini disifatkan sebagai platform dalam mempromosi industri makanan dan minuman tempatan dan luar negara. Dengan adanya festival ini, ia juga memberi peluang kepada personal shopper untuk meraih pendapatan sampingan. Ia juga membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat dan menyumbang kepada peningkatan aktiviti jual beli. Alhamdulillah, so far dalam plus minus 100 customers yang kami sudah receive lah for the personal shopper service kami lah yang menggunakan. Dari 24 hari bulan dan insyaAllah kami akan jadi personal shopper di sini sehingga 28 hari bulan ini insyaAllah. Kami paling-paling dalam sehari dapat 300-400 lah. Kadang dalam seorang tu kadang ada yang lebih 5 vendor, ada yang lebih mostly sampai 8 vendor lah seorang. Dari awal sudah buka kami sini sampai 28 hari bulan lah. Gerai hujung minggu Pasar Kitani diadakan kembali sempena Pesta Disember Brunei 2025 yang diadakan selama 2 hari merupakan platform alternatif bagi memasarkan produk hasil keluaran pertanian daripada pengusaha dan peladang tempatan. Diadakan di Pusat Agribisnes Rimba Gadong, pelbagai jualan diketengahkan termasuk buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman dan produk agri makanan. Di samping itu, ia juga memberikan peluang kepada pengusaha untuk berinteraksi secara langsung dengan orang awam bagi mempromosikan hasil segar dan memperluaskan rangkaian pemasaran mereka pada setiap hujung minggu. Siapa-siapa yang berminat boleh datang ke cawangan Jabatan Pertanian ataupun di pejabat Jabatan Pertanian. Jadi untuk mengisi borang dan register, membuat pendaftaran untuk berjual di Pasar Kitania ini. Pasar Kitania ini diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula pukul 7 pagi hingga ke 2 petang. Wasan Maling Company Sdn Berhad WMC memainkan peranan penting dalam menyokong keselamatan makanan negara Brunei Darussalam melalui pengeluaran beras tempatan, ditubuhkan dan diperbadankan sepenuhnya pada 17 Mac 2022. WMC dimiliki sepenuhnya oleh Darussalam Assets. Syarikat tersebut secara rasminya mengambil alih operasi penghilangan beras daripada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan pada bulan Ogos 2022, menandakan langkah penting dalam memodenkan keupayaan penghilangan beras negara. Selaras dengan strategi perkembangannya, WMC mengembangkan lagi operasinya pada 1 April 2025 dengan pengenalan Operasi Kandol. Ia membolehkan syarikat tersebut terlibat merentasi rantaian nilai beras daripada penanaman hingga pemprosesan sekaligus memperkukuh kemampanan pengeluaran beras tempatan. Setakat ini, syarikat berkenaan mengeluarkan 2 jenis beras utama. So the padi will go through a number of processes to filter out the finer impurities from the rice. And it will also filter out the stones, the pebbles from the padi, and it will also go through the removal of husk, and then it will
go further separation of the padi and rice. And then it will go with the whitener and polisher. And after that, it will go through a number of processes again, which is to separate the head rice and the broken rice. And then it will be packed into what you see today. So, dengan pelaburan berterusan terhadap infrastruktur, kerjasama kukuh bersama para petani dan komitmen terhadap kualiti, WMC Komitan untuk menyokong industri beras di negara Brunei Darussalam dan menyumbang kepada keselamatan makanan negara. With the upgraded facility, we are able to take in more padi. So, with the upgraded facility, we can take up to 7 metric tons per hour, whereas previously our old facility, we are able to do 3.5 metric tons per hour. So one of the future plans for WMC is that we are working on to getting a cold storage warehouse. This is for storing our future rice lah. Edisi ketiga acara Thrift and Chill Anjuran Thrifty Sendirian Berhad yang diadakan baru-baru ini telah menghimpunkan 33 vendor tempatan di bawah Festival Disember Brunei. Platform fizikal tersebut menjadi antara inisiatif penting bagi memperkasa perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS melalui akses pasaran yang lebih strategi. Thrifty actually provides MSMEs and SMEs an affordable place or platform to sell their products. Vendors can expect a lot of foot traffic and a lot of people to come by lah to kira bali dorang punya products. Lokasi tempuan ramai di Rimba Point telah membantu usahawan tempatan mengatasi kekangan jualan dalam talian melalui interaksi terus bersama pembeli baharu. And then kalau kami home base Banjarmasin, so payah for customer untuk looking for our house, and then kadangnya itu makes them macam ndak akan membalik. So physical shop ni memang berguna lah untuk attract more customer sama sell kami. So actually ia memudahkan kami lah pasal customer pun suka macam lihat-lihat barang macam tu, and then dorang akan cuba, and then dorang akan macam usually dorang akan dapat macam kira dorang runding harga lah macam tu. Sangat membantu lah sebabnya ramai customer and pelanggan itu datang dalam satu masa, jadi customer boleh merasakan kami punya jualan itu secara teruslah. Keberkesanan platform fizikal tersebut telah terbukti membantu penjanaan pusingan modal yang lebih stabil bagi kelangsungan perniagaan para pengusaha. Inisiatif ini telah berperanan mengekalkan pengaliran tunai domestik di dalam negara melalui sokongan terhadap produk dan perkhidmatan lokal. Sangat memuaskan lah macam jadi ia membuatkan kami jadi lebih semangat lah juga untuk kami berjualan itu kan. Jadi kami boleh pusing modal kami itu, jadi kami boleh restock barang kami and teruskan kami punya bisnes untuk hari-hari seterusnya lah. Cita-cita yang besar lah, macam aku kan buka kedai, so macam kan buat local brand macam local brand Malaysia, tapi aku mau buat worldwide. Kami keluarkan modal itu, and then alhamdulillah at the end kami punya modal itu pun terbayar juga. The next goal untuk capai banyak 1,000 followers and then banyak yang suka lah sekiranya datang lagi ke shop kami. Pemerkasaan usahawan PMKS melalui platform fizikal sebegini secara tidak langsung membantu memperkukuhkan lagi daya tahan ekonomi domestik negara. Seni hiasan bunga kering dan barangan hiasan rumah kini semakin berkembang sekaligus membuka peluang baharu kepada usaha tempatan bagi menjana pendapatan. Plan Lux memulakan operasinya pada tahun 2019 dengan menawarkan pelbagai jenis bunga kering serta produk dan aksesori hiasan rumah yang sesuai untuk kegunaan sendiri maupun sebagai hadiah. Keunikannya untuk dried flowers adalah bunga ni boleh tahan 6 bulan ke 2 tahun atau lebih tanpa dibagi air. Jadi ia kira disimpan sahaja, jangan dikacau, dibiarkan saja. Ya, senang saja menjaga. Produk yang paling laris is our bouquet. Kalau loose plant, the baby's breath lah.
Kreativiti yang tinggi diperlukan dalam memenuhi permintaan pelanggan yang pelbagai. Ia penting dalam memastikan pelanggan berpuas hati terhadap produk yang dihasilkan. Kalau customer yang minta customize, yang macam minta mau bouquet, mau arrangement, kalau itu kami usually minta diorang punya budget sama theme colour. Macam mana untuk membuatkan bunga tu lawa and memuaskan hati customer. Ada sambutan juga dari warga Brunei, Tutong, KB pun datang kemari juga. Yes. Usahawan kreatif tempatan terus berinovasi memenuhi permintaan pasaran sekaligus membuktikan kreativiti dan keusahawanan mampu menjadi pemangkin ekonomi.